Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar. Saya Puan Nazira Johar. Ini syarahan tentang Medical Malpractice versi bahasa Melayu, Etik Standard in Nursing khusus DJN 125. Okey, ini objektif pembelajaran kita, apa yang akan anda pelajari. Di akhir syarahan ini, pelajar-pelajar akan faham tentang satu, definisi malpractice. Yang kedua, perbezaan antara negligence dan malpractice. Yang ketiga, elemen dalam malpractice. Yang keempat, contoh-contoh kes malpractice. Yang kelima, tips-tips untuk mengelakkan diri kita daripada terjebak dengan klaim-klaim tuntutan malpractice ni. Yang pertama, objektif pertama adalah apa itu medical malpractice. Definisi dia. Kalau ikut BOL BS 2009 ni, medical malpractice ni didefinisikan sebagai satu tindakan atau omission. Omission ni maksudnya meninggalkan tindakan tersebutlah oleh seseorang yang pakar semasa memberi rawatan kepada pesakit yang menyimpang daripada norma-norma yang diterima di dalam amalan perubatan tu dan menyebabkan kecederaan kepada pesakit. Nah, ini malpractice. Kalau ikut dalam bahasa biasanya kita kata salah laku lah. Maksudnya macam salah laku macam tu lah. Malpractice dan negligence. Negligence committed by a professional is malpractice. Negligence ni kita boleh kata kecuaian. Kecuaian yang dibuat oleh seorang yang profesional masih dianggap sebagai malpractice. Maksudnya satu yang tidak wajar berlaku. Tetapi bukan semua malpractice itu negligence. Maksudnya bukan semua malpractice itu adalah satu kecuaian. Okey, faham kan? Apa beza antara negligence dan malpractice? Kita faham negligence. Kita dah belajar negligence sebelum ni. Negligence ni dia boleh dikatakan sebagai satu kecuaian. Berlaku apabila seseorang jururawat tu dia gagal untuk follow yang polisi-polisi, prosedur dan standard of care yang telah ditetapkan. Yang dalam masa yang sama, seorang jururawat yang biasa, yang munasabah, yang competent akan buat dalam situasi yang sama. Dia tak follow. Dia gagal untuk buat. Malpractice ni pula adalah salah laku ni, dia adalah satu tingkah laku ataupun kondak yang tidak wajar dan tidak beretika ataupun kekurangan skill yang sangat tidak munasabah oleh seseorang yang profesional atau official position. Contohnya macam physician, dentist, lawyers, public officer dan nurse juga. Untuk menunjukkan negligent ataupun untuk melakukan negligent ataupun satu tindakan yang pencapaian dalam tugas tu yang sangat tidak cukup kemahiran lah. Di mana sesuatu kemahiran profesion tu sangat diperlukan dalam keadaan tu. Dia malpractice ni dia ada 6. Kalau negligence ada 4, so malpractice ada 6. Yang pertama, duty ataupun tugas atau bertugas. Yang kedua, breach of duty, melanggar tugasan tu. Yang ketiga, forcibility. Kita boleh lihat benda tu, maksudnya kebolehliatan. Yang keempat, causation, penyebab dia. Yang kelima, kecederaan ataupun harm yang telah berlaku. Yang keenam, kerosakan. Kita akan pergi satu persatu. Elemen yang pertama, duty. Duty ni bertugas. Jururawat yang terlibat dengan klaim ni, dia mesti bertugas. Dia mesti ada hubungan dengan klien yang buat klaim tu. Yang melibatkan penjagaan kesihatan. Yang sepatutnya dia mesti follow standard of care. Contohnya, seorang jururawat tu dia dah dibagi tugasan untuk menjaga seorang klien sama ada di rumah ataupun di hospital. Dia mesti membuatlah dia ada satu tugasan jugalah, general duty of care. Kalaupun dia tidak in charge pesakit tu, atau maksudnya dia tidak jaga pesakit tu secara direct, tetapi kalau dia tolong orang untuk jaga pesakit tu pun, dia dikira sebagai dia bertugas. Breach of duty ni dia melanggar tugasan tu. There must be a standard of duty. Maksudnya kalau nursing care tu dia mesti ada standard of duty yang kita sepatutnya follow.
Contohnya kalau macam dalam pemberian ubatan, dia ada standard-standard yang kita kena follow. Yang jururawat lain akan buat, yang jururawat yang komputernya munasabah lain dia akan buat. Tapi masa tu bila nurse tu buat malpractice, dia breach lah, dia tidak buat. Contohnya sesuatu tu sepatutnya dibuat apabila memang dia patut dibuat, ataupun dia tidak melakukan sesuatu apabila sesuatu memang sepatutnya dibuat. Something was done when it should not have been done. Sesuatu dilakukan apabila dia tidak perlu dilakukan. And or nothing was done when it should have been done. Dia tidak membuat sesuatu itu padahal sesuatu itu patut dibuat. Macam tu lah. This is failure lah. Maksudnya kegagalan dia buat sesuatu yang jururawat lain akan buat. Dalam keadaan situasi itu jururawat lain akan buat tapi dia tak buat. Okay. Forcibility ni kebolehlihatan. Dia mesti ada link. Perkataan yang kita kena ingat adalah link. Forcibility dia kena ada link. Maksudnya dia kena ada perkaitan di antara apa yang jururawat tu buat dengan kecederaan yang pesakit alami tu. Kalau pesakit alami kecederaan tidak ada kaitan dengan apa yang jururawat tu buat, dia tidak ada link di situ. Ataupun jururawat tu buat sesuatu tetapi tidak berlaku pun kecederaan pada pesakit. Itu dia tidak ada link juga. Okay? Yang keempat, causation, macam penyebab lah. Dia mesti buktikan, pihak plaintiff ni mesti buktikan bahawa kecederaan yang berlaku kepada pesakit itu adalah hasil daripada tindakan jururawat tadi. Hasil daripada tindakan jururawat tu untuk follow standard of care tu, jadilah kecederaan tu pada pesakit. Jadi dia kena buktikan, pihak plaintiff kena buktikan, okey, dia cedera sebab jururawat tak buat, ataupun dia cedera sebab jururawat ni terlebih buat. Okay. Yang elemen yang kelima adalah harm or injury. Dia mesti tunjukkan kecederaan yang dia alami tu dari yang berlaku akibat daripada tugas yang dia jururawat tu breach tadi. Dia mesti ada dokumen. Dari segi kecederaan fizikal, dia kena ada report doktor. Dari segi medical cost, dia kena ada bil hospital. Dia kena ada bukti-bukti bahawa dia telah belanja untuk disebabkan oleh kecederaan tu, dia terpaksa keluarkan duit. Loss of wages, dia hilang gaji disebabkan oleh dia tak boleh pergi kerja, dia tak ada gaji. Pain and suffering. Pain and suffering ni mungkin dia boleh buktikan melalui pengambilan ubat-ubat tahan sakit ataupun report-report doktor. Dan any other damages, maksudnya kehilangan-kehilangan lain yang dialami disebabkan oleh kecederaan tu. Yang keenam adalah kerosakan lah, damages. Jika malpractice yang dibuat tu telah menyebabkan kecederaan, jururawat tu dia bertanggungjawab untuk kecederaan tu. Dan kecederaan tu boleh dapat pampasan. Okey. Maksudnya kerosakan yang berlaku ni membolehkan dia mendapat pampasan. Tujuan mahkamah bagi pampasan ni adalah untuk membantu pesakit itulah. At least untuk kita tak boleh ganti balik apa yang dia rosak, apa yang dia hilang. Contohnya kaki dia tersilap potong, kita tak boleh nak ganti balik benda tu. Tapi dia boleh diberi pampasan dengan dari segi kewangan, ikut penilaian daripada mahkamah lah, sama ada berapa ribu untuk ganti balik kerosakan yang dia hilang tu. Macam tu. Okay. Ni ada kes-kes yang famous lah tentang malpractice ni. Yang ni kita boleh tengok dalam latentlaw.com. Dia ada 12 kes, tapi kita akan bincang tentang 6 kes dulu. Okay, kita bincang tentang 6 kes malpractice. Yang pertama, failure to obtain a blood type. Kegagalan untuk dapatkan jenis darah pesakit. Okay, yang kes ni berlaku di Hospital University Duke. Dia sebuah hospital universiti yang sangat berprestige dan sangat dihormatilah. Dalam tahun 2003, dia telah menjadi satu isu nasional. Maksudnya seluruh negara tahu kes ni. Apabila mereka membuat satu pemindahan pemindahan jantung dan paru-paru ke atas Jessica Sentillion, seorang budak perempuan yang berumur 17 tahun.
tanpa memeriksa jenis darah dan jenis darah penderma organ tu dengan Jessica, sama ada dia match ke tak. Dia tak buat benda ni. Sepatutnya ini adalah satu prosedur yang standard. Okay. Apabila doktor-doktor ni telah pindahkan organ tadi, maksudnya jantung dengan paru-paru tadi, Jessica ni mengalami brain damage yang teruk, dan dia badan ni menjadi shock lah, dalam keadaan kejutan dan shutdown. Okay. Lepas tu baru dia sedar, lepas tu baru kakitan kesihatan ni sedar bahawa darah daripada penderma ni tidak sama jenis dengan Jessica. Contoh Jessica jenis darah lain, dia jenis darah lain. Jadi tapi untuk menjadikan benda ni lebih teruk adalah hospital ni dia tutup kes ni sampai 11 hari. Dia pergi cari penderma lain pula. Maksudnya dia nak tukar lagi. Lepas tu tapi dah terlambat, keadaan dah terlambat sampai menyebabkan Jessica mengalami kematian otak. Jadi doktor ni dia ambil tanggungjawab lah untuk kesilapan tu, dan lepas tu hospital tu pun buat satu sistem baru. Dia check 2-3 kali, dia check double check lah untuk penderma untuk mengelakkan kes ni berlaku lagi. Okay. So kalau kita tengok dari segi elemen malpractice, ada banyak elemen di sini. Okay, elemen yang pertama duty. Memang ada duty di situ. Dia ada standard of care yang sepatutnya diorang buat, iaitu dia kena check dulu jenis darah di antara penderma dengan penerima. Okay, yang kedua adalah breach of duty. Breach of duty, mereka tak buat benda tu. Mereka without ever checking, dia tak check. Okay, yang ketiga, apa dia? Yang ketiga possibility, link. Dia ada link tak di antara kesilapan diorang ni dengan berlaku pada Jessica? Ya, ada. Sebab lepas saja dia transfer heart dengan lung tu, terus Jessica tu jadi shock. Itu memang ada link yang sangat tepat. Yang keempat, apa dia? Causation. Okey, penyebab dia. Okey, Jessica jadi shock disebabkan oleh kesilapan dalam disebabkan oleh reaksi darah apabila dia tidak sama grup. Okey. Yang kelima, apa dia? Injury or harm. Injury or harm, dia mengalami severe brain damage, dan badan dia jadi shock. So itu injury yang dia alami lah. Damage yang menyebabkan dia terus mati otak. Apabila seseorang tu mati otak, dia macam seolah-olah mati lah. Cuma mungkin dia boleh hidup lagi sebab melalui pernafasan. So dia pakai mesin, tapi sebenarnya otak dia dah mati. Itu kerosakan yang Jessica alami. So ada 6 elemen di sini yang kita boleh tengok. Kes yang kedua, surgery on wrong side of head. Surgery di bahagian otak yang tersilap. Okay. Sepatutnya surgery yang kesilapan macam ni tak never event. Sepatutnya tak boleh berlaku dalam bidang perubatan. Sebab memang dia tak patut berlaku. Tapi dia berlaku. Neurosurgeon dekat Hospital Rhode Island ni, dia bukan saja buat 1 tapi 3 kesilapan medikal yang berkaitan dengan tersilap operation pada bahagian otak yang berlainan. 2 kes tu dia dapat detect early lah. Jadi cepatlah dia orang boleh cover semua, dan dia rawat juga yang bahagian otak yang betul tu. Tapi kes yang ketiga menyebabkan kematian. Dia telah menyebabkan kematian bagi seorang pesakit yang berumur 86 tahun. Percaya atau tidak, surgeon ni dia bukan dia hanya lesen perubatan, dia hanya ditahan selama 2 bulan. Bayangkanlah doktor ni dia boleh buat banyak lagi kes-kes kesilapan macam ni. So ini adalah satu yang bahayalah. 2 bulan saja dia tak boleh praktis, tapi selepas tu dia boleh praktis balik. Wrong leg amputation, tersilap potong kaki. Ini berlaku pada Willie King, seorang pesakit berumur 52 tahun yang sepatutnya dipotong kaki tahun 1995. Dari yang surgeon tadi, dia tersilap pergi potong kaki yang lain. Ada banyak mistake berlaku di sini. Dan saya rasa dia melibatkan ramai orang. Sebab apa? Sebab sebagai seorang surgeon, dia yang menentukan
nak potong kaki yang mana-mana. Tetapi di sini kalau kita tengok kes ni, dia ada dia kata the incorrect leg was listed in a number of key places. Contoh dia nak potong kaki kanan tapi ditulis di blackboard dalam bilik operation tu kaki kiri. Dekat komputer sistem pun ada orang masukkan kaki kiri. Dan dalam jadual untuk bukti pembedahan tu pun kaki kiri. Jadi kesilapan banyak di sini. Jadi semua orang kata kaki kiri. Jadi jururawat yang assist doktor tu pun pergi ataupun bukan jururawat, doktor yang mungkin medical officer yang membantu pun pergi cuci dan sediakan kaki yang silap juga. Jadi Dr. Rolando tu pun terus buat operation. So sebenarnya kaki apa? Kaki kanan contohlah kan. So bila pergi ke mahkamah, doktor ni kata memang sepatutnya dua-dua belah kaki kena potong. Dan doktor ni didenda $10,000 dan 6 bulan dia punya lesen digantung. Dan the cases against the surgeon and the hospital. So jadi sakit ni saman doktor dan sama hospital dan didapat 1.15 million. Ini mungkin disebabkan oleh klaim dari segi gaji, klaim dari segi kos perubatan, macam-macam lah dia boleh claim. So dapat 1.15 million. Okay, bahaya kan. Ni yang kes yang ketiga, wrong sperm use at fertility clinic. Tersilap guna sperm. Jadi parents mungkin berkulit putih, baby yang keluarnya berkulit gelap. Memang dari bangsa lain. Pasangan ni dia pergi ke klinik fertility untuk dapatkan ni lah. Tapi kesilapan berlaku di dalam klinik tu apabila dia guna sperm pesakit lelaki yang lain untuk diimplant ke dalam telur pasangan ni. Jadi bila baby tu keluar dengan kulit yang sangat gelap, tak sama langsung dengan keluarga Andrews ni kan. Jadi bila cek DNA, rupa-rupanya Thomas punya sperm yang telah dimasukkan ke dalam wife Andrew tadi. Jadi kes tu sangat bahayalah. Jadi kes yang besar juga. Jadi keluarga Andrew ni dia saman klinik ni dengan embryologist yang telah masukkan sperm tu yang menyebabkan kesilapan tu. Okey. Kes yang keempat, tumor remove instrument left. Di tahun 2000 seorang pesakit nama Donald Church, dia pergi surgery di Washington Medical Center, Seattle, Amerika. Dia sepatutnya membuang tumor kat dalam abdomen. Dia surgeon tu memang keluarkan tumor tu, tapi dia tertinggal 13 inci retractor besi. Dia mengambil masa 2 bulan. Dia sakit 2 bulan sebelum dia pergi baru boleh tahu bahawa memang ada retractor dalam perut dia. Dia dapat $97,000 sebabkan oleh kesilapan ni. Sepatutnya insiden ni tak berlaku, tetapi ini adalah insiden yang kelima dalam tempoh masa 5 tahun yang dibuat oleh surgeon hospital ni. Okay, pelajar-pelajar tahu tak apa itu retractor? Ni retractor ni. Ini retractor. Bayangkan ada setengah retractor yang tak tajam macam ni, tapi ada setengah retractor yang tajam macam ni. Dia besi dan dia panjang. Tinggalkan dalam perut patient. Ni instrumen-instrumen lain. Instrumen-instrumen macam ni pun boleh ditinggalkan. Ini gauze, dia panggil abdominal gauze. Apa guna tali biru ni? Tali biru ni adalah untuk kita pegang menggunakan artery forceps ni. Apabila doktor guna je, nurse yang assist tu dia kena klik terus yang ni, klik di kain supaya gauze ni tak terlepas. Sebab bila semua ni, bila duduk dalam cavity abdomen, bercampur dengan darah, dia akan jadi warna merah. So, kemungkinan tertinggal tu tinggi. Bila gauze ni duduk dalam darah pesakit, kita tak tahu dah darah ke organ patient, tissue patient ke ataupun gauze. Okay, ni contoh. Ini forceps yang ditinggalkan di dalam cavity abdomen juga. So sangat-sangat boleh berlaku lah kalau tidak dikira. Dan di akhir operation tu sepatutnya jururawat kena kira instrumen, kena kira juga gauze yang dia masukkan tadi. So semua kena tanda. Okay, ini yang keenam,
unmarked vial cost photographer his life. Vial yang tidak berlabel telah menyebabkan seorang fotografer meninggal dunia. Okay. Dalam ini Miami Herald fotografer, nama dia Bob East. Dia didiagnose sebagai ada kanser dekat kornea. Sepatutnya mata dia kena dibuang lah. Okay, dia buat keputusan dia nak dermakan mata dia yang kena kanser tu kepada sekolah perubatan supaya medical student dapat belajar tentang kanser mata ni. Semasa dia nak buat surgery tu, ada seseorang ni dia bawa masuk satu vial yang ke dalam operation theatre tu yang ada formaldehyde. Tujuan dia buat masuk tu supaya mata tadi akan diletakkan dalam formaldehyde tu supaya mata tu akan dia tidak rosaklah tisu mata tu sebab nak hantar kat sekolah perubatan tadi. Okey. Yang doktor pakar yang pembedahan ni pula, dia sedut cecair cerebrospinal daripada belakang sakit. Jadi dia nak masukkan balik benda tu ke dalam spine patient. Tapi kesilapan berlaku di situ, tak tahu macam mana dia pergi ambil yang formaldehyde tu, pergi cucuk ke dalam tulang belakang pesakit tu. Lepas tu tulang belakang ni dia ada direct contact dengan otak. So cecair tulang belakang ni dia ada flow di antara otak dengan tulang belakang. So ubat tadi, formaldehyde tadi pergi ke otak menyebabkan otak dia mati. Selepas 5 hari buat autopsi, buat postmortem, tengok bukan sekadar ni saja, otak dia semua dah jadi macam batu. Sebab tujuan formaldehyde ni memang untuk keraskan organ tu, maintainkan dia supaya dia tidak rosak, tidak busuk, tidak hancur macam lah. Ini hanya disebabkan oleh kesilapan bawa vial yang kosong. Vial kosong macam ni. Contoh, bila masuk ubat macam ni, tak ada label, tak tahu apa, kita tak tahu apa ubat dalam tu. Ini formaldehyde. Formaldehyde ni formalin. Formalin ni memang pernah dengar tak orang guna formalin untuk preservekan mayat, untuk keraskan mayat. Itu dah tujuan formalin. So bayangkan benda ni masuk dalam badan kita dengan tisu kita yang fresh, yang ni tiba-tiba kena formalin, memang dia akan matilah. Okey. Ni ada beberapa kes dari YouTube. Kita akan tengok video selepas ini. Kita tengok dalam part 2. Terima kasih para pelajar. Kita sambung lecture ini dalam part 2 selepas ini.